Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Karizarif Afindi dalam edisi petang 7 Ogos 2020. Tumpuan berita. Penubuhan pos kastam imigresen dan kuarantin CIQ tapak megah dapat mengawal dan mengurangkan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata, tapak megah hanya 20 km dari sempadan Kalimantan, sementara di seberang sekitar 20 km lagi di sebelah adalah Long Nawang dengan jumlah populasi penduduk 5,000 orang. CIQ tapak megah sememangnya menjadi keperluan dalam melindungi daripada penyeberangan dan penyelupan barang dari petrol ke gula secara haram. Setelah beroperasi, CIQ tapak megah akan dapat berjasa kepada penduduk Long Busang dalam menangani aktiviti haram. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas menerima kunjungan hormat Komander Brigade Pasukan Gerakan Am Sarawak GOF SAC Manca Anak Ata di pejabatnya pada Khamis. Dalam kunjungan hormat itu, Masing turut membincangkan perkara berkaitan keselamatan di sepanjang sempadan Sarawak dan Indonesia perlu diselesaikan dengan meningkatkan langkah-langkah keselamatan di sepanjang kawasan berdekatan dengan 3 empangan hidroelektrik iaitu Empangan Bakun, Empangan Murum dan Empangan Baleh. Masing yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak turut menjelaskan isu migrasi penduduk dari Long Singut dan Kem Pandora di sepanjang Sungai Baleh akan diusahakan ke arah perubahan sosial demografi bermula dari sekarang. Sebelum empangan Baleh beroperasi, mereka yang tinggal di kawasan dataran rendah ini perlu berpindah dan berhijrah. Penambahbaikan jalan pembalakan sedia ada yang menghubungkan Long Singut ke Kemantan akan membolehkan pergerakan dari perkampungan Kenyah di kawasan Long Singut dan Kem Pandora ke Long Busang. Selanjutnya, sebanyak 43 permohonan baik pulih rumah MRP PPRMS yang dibuat penduduk di daerah Dalat telah diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Projek Baik Pulih Rumah MRP PPRMS daerah Dalat pada Khamis. Menurut Adun Dalat, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah semasa mempromosikan mesyuarat tersebut, projek itu merupakan bantuan daripada Kerajaan Sarawak di bawah peruntukan Projek Kecil Luar Bandar MRP Adun Dalat. Beliau yang juga Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak berkata, kategori baik pulih adalah dari segi atap, dinding, lantai, dapur, tandas, tangga dan lain-lain dengan kos pembaikan bagi setiap rumah adalah sekitar RM5,000 hingga RM15,000 berdasarkan keperluan baik pulih. Seterusnya, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang juga Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak telah mengadakan program ziarah di Kampung Balan Dalat. Majlis ini turut dihadiri Jawatankuasa AJK Kampung Balan, AJK Pengurusan Masjid An-Nur Kampung Balan serta Wanita dan Belia Wanis Ranting Kampung Balan. Program yang sama telah dijalankan sebelum ini di 8 buah kampung sekitar Dalat antaranya Kampung Baru, Kampung Baru Cina, Kampung Ceria Dalat, Kampung Brunei, Kampung Bum, Kampung Kuala Tengah, Kampung Kuala Hilir, Kampung Medong Hilir. Dalam pada itu, majlis turut menyaksikan penyampaian cek projek kecil luar bandar MRP Adun Dalat tahun 2020 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Balan bagi projek baik pula titian belian di Kampung Balan sebarang sebanyak RM5,000, projek Bina Pangkalan serta jeti di kawasan Tanah Perkuburan Islam Kampung Balan sebanyak RM30,000, projek menyimil pekarangan Masjid An-Nur Kampung Balan berjumlah RM19,000, kelengkapan dapur wanita JKK Kampung Balan sebanyak RM2,000. Turut disampaikan adalah sijil perakuan pendaftaran JKKK Kampung Balan dan sijil pelantikan setiausaha JKKK Kampung Balan dan daftar pemilih suku tahunan keempat. Berita seterusnya. Selain menyebarkan maklumat mengenai dasar Kerajaan Sarawak kepada rakyat, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS turut sama membantu menghulurkan bantuan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, program seperti itu amat bermanfaat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang memerlukan.
Ini antara usaha agensi kerajaan negeri untuk bersama-sama menyumbang kepada masyarakat. Terima kasih kepada UKAS kerana memilih penerima kawasan Dun Pantai Damai untuk sumbangan ini. Pusat Khidmat Dun Pantai Damai sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mahu melaksanakan program berbentuk kebajikan seperti ini pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas mengunjungi dan menyampaikan sumbangan kepada 10 pesakit yang menghidap sakit kronik, terlantar dan selepas menjalani pembedahan di zon seberang hilir dalam kawasan Dun. Program ini merupakan kerjasama UKAS dan Pusat Khidmat Dun Pantai Damai. Berikutnya, Pasar Tamu Betong Baharu yang mula beroperasi pada awal Ogos lalu telah memberi keselesaan kepada kira-kira 150 orang penjaja. Pasar Tamu Baharu tersebut juga mampu menempatkan lebih ramai peniaga berbanding sebelum ini. Pada Khamis, Adun Layar Chairul Rentap Jabu telah berkunjung dan meninjau operasi di Pasar Tamu Betong. Beliau juga meninjau pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah digariskan pihak Majlis Daerah Betong MDB di tamu tersebut. Gerald Rentap turut berkesempatan untuk menyantuni dan beramah mesra dengan para peniaga, penjaja dan para pengunjung. Beralih ke perkembangan keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis memutuskan beberapa garis panduan SOP mengenai tata cara kemasukan ke Sarawak, tata cara kuarantin di Sarawak termasuk kuarantin di hotel dan kuarantin di rumah serta SOP pusat hiburan. Berikut merupakan tata cara kemasukan ke Sarawak. Turut dinyatakan mengenai tata cara kuarantin di hotel. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak turut membentangkan SOP pembukaan pusat hiburan karaoke berbilik sahaja yang dibenarkan untuk beroperasi. Manakala pusat karaoke terbuka tidak dibenarkan beroperasi, arahan ini berkuat kuasa pada 15 Ogos 2020. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.